pelajar-pelajar semua dah masuk dah kan? Rasanya dah ramai dah masuk dan ada juga pelajar yang join di Facebook Live untuk pusat asasi. So untuk hari ni, untuk amali kita, kita akan bersama-sama dengan Encik Fawaz, Encik Muhammad Fawaz bin Yaakob, penolong pegawai veterina daripada Taman Pertanian Universiti UPM. Jadinya topik untuk kita hari ni special lah kan, penghasilan ternakan puyuh. Macam awak belajar dalam lecture agri kita ada topik livestock kan. Kita belajar ternakan lembu, ruminan lembu, kambing dan sebagainya. Kita ada juga belajar ternakan poultry. Jadinya puyuh ni termasuk bawah poultry lah. Ternakan poultry. Okay, jadinya harapnya semua pelajar boleh fokus, boleh take note apa yang disampaikan oleh Cik Fawaz. Kalau ada apa-apa soalan yang ingin diajukan, boleh prepare. Nanti di akhir sesi kita boleh ajukan kepada Encik Fawaz. Diingatkan lagi sekali, untuk sesi kita, sesi amali kita akan ada quiz amali. Jadinya diharapkan pelajar untuk fokuslah dengan apa yang disampaikan oleh Encik Fawaz. Okey, tanpa membuang masa, saya menjemput Encik Muhammad Fawaz bin Yaakob untuk meneruskan sesi amali kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke? Jelas ke? Jelas. Boleh, jelas. Boleh dengar. Okey, alhamdulillah. Nama saya Muhammad Fawaz bin Yaakob. Saya salah seorang penolong pegawai veterina di bahagian ternakan Taman Pertanian Universiti UPM. Okey, jadi saya kita nak hari ni saya lebih kepada bukan bagi lecture lah. Saya lebih kepada berkongsi apa pengalaman saya throughout sepanjang saya berada dekat unit projek khas, iaitu unit penghasilan ternakan puyuh lah. Jadi okey, jom kita mulakan. Okey, ini orang kata background saya sikit lah, saya nak ceritakan. Saya pun alumni daripada UPM juga. Saya study dalam Diploma Kesihatan Haiwan dan Peternakan di UPM-KB, dan saya teruskan dalam Bachelor Sains Haiwan dekat Fakulti Pertanian. Kemudian saya bekerja, selepas diploma saya bekerja dalam 6 bulan sebelum saya sambung ke degree. Saya bekerja di KLPK Ternak dekat Kedah, Bukit Kayu Hitam selama 6 bulan, dan selepas degree saya terus bekerja di Leong Hub Agrobusiness. Siapa yang minat pertanian dia tahulah ladang ayam Leong Hub. Kalau ada adik-adik yang makan ayam goreng A1 ataupun Baker Cottage, itu adalah salah satu produk diorang lah, produk Leong Hub. Selama 4 tahun di sana, kemudian saya terus dapat offer di UPM. Jadi saya sambung berkhidmat di Taman Pertanian Universiti di bahagian ternakan. Okey, untuk bahagian ternakan kita ada 3 section besar lah. Section pertama adalah section ruminan besar. Section kedua adalah section ruminan kecil. Section ruminan besar ni terdiri daripada ruminan haiwan lembu pedaging dan juga lembu tenusu lah. Dia ada sub unit dia. Dan section ruminan kecil kita ada rusa buat masa sekarang, tapi kita ada juga kambing. Sebelum ni kita ada kambing, dan insyaAllah untuk next pun kita akan ada kambing dekat untuk section ruminan kecil. Saya berada di bawah section unit equine dan pastura. Unit equine ni adalah unit kuda. Kalau adik-adik on the way nak ke Bangi daripada UPM tu, akan nampak sebelah kiri selepas Fakulti Pertanian ada unit equine UPM. Dan saya berada di unit pastura di bawah subsection sub-unit projek-projek khas, iaitu penternakan burung puyuh lah. Okey, so hari ni saya nak ambil saya nak menceritakan satu kitaran penuh lah dalam penghasilan burung puyuh. Kita akan bermula dengan pengenalan dan keperluan untuk penternakan burung puyuh, dan kemudian kita masuk di bawah penjagaan burung puyuh. Lepas tu kita masuk kepada harvesting ataupun tuaian, dan kita penghasilan produk lah yang kita buat di UPM. Okey, untuk pengenalan, sebenarnya ternakan burung puyuh ni adalah satu industri yang menguntungkan dari segi industri
unggas dalam pasaran tempatan sebab penternakan burung puyuh ni sendiri dia ada satu orang kata penggemar ataupun satu demand yang memang orang suka untuk makan. Dia tak semua orang suka tapi dia ada penggemar dia yang tersendiri. Jadi pilihan orang ramai memang ada, demand memang tinggi dan kita pun dekat UPM pun tak cukup untuk menampung demand jualan lah. Dan di Malaysia burung puyuh sebenarnya diternak sama seperti burung puyuh diternak sama seperti ayam. Cumanya skala keluasan ladang dan reban itu adalah lebih kecil daripada penternakan ayam. Okey, kelebihan penternakan burung puyuh adalah burung puyuh yang pertama adalah tidak memerlukan modal permulaan yang terlalu besar lah. Secara kecil-kecilan pun kita boleh ataupun juga secara orang kata secara buat di belakang rumah sebagai hobi pun boleh, sebagai komersial pun boleh. Okey, kemudian dia juga boleh dipelihara oleh anggota keluarga kita saja. Macam contoh adik-adik dah belajar dekat sini, kan? Mana tahu nanti dah grad, dah habis degree nak balik ke kampung untuk buat permulaan secara kecil-kecilan pun boleh. Dan dia memerlukan makanan yang kurang iaitu 780 gram hingga ke 1 kilo sahaja untuk 6 minggu untuk 10 ekor. Puyuh ni dia tak macam dengan ayam. Dia tidak ada banyak penyakit. Sebabnya dia ada daya imun yang tinggi untuk melawan penyakit. Dia tak macam ayam daging yang mana dia terlalu mudah untuk penyakit. So kita akan bagi dia banyak vaksin kan. Jadi untuk ternakan burung puyuh kita tak ada apply apa-apa vaksin. Jadi dia sebab dia memang dia dah hasil dia pun antibody dia pun memang dah kuat untuk lawan penyakit. Dan jarak persekitaran dia pun hampir sama macam ayam. Dia jarak dia pendek untuk tuaian, untuk puyuh pedaging. Macam kita di TPU kita dapat mencapai jangka hayat ataupun jangka hayat untuk tuai itu hanyalah 25 hari sahaja. Berbanding kalau macam rekod dalam buku adalah 35 hari. Jadi kita dapat 25 hari, kita dah save 10 hari untuk penjimatan makanan lah kat situ. Okey, ini adalah jenis-jenis burung puyuh yang kita boleh tengok lah. Kalau kat negara kita, kita ada puyuh Jepun, puyuh batu, puyuh gonggong, puyuh mahkota ataupun puyuh tanah dan juga puyuh ikta. Puyuh ikta ni adalah puyuh secara komersial lah. Jadi dia dihasilkan oleh Institut Unggas Malaysia. Dan puyuh ikta ni sebenarnya dia ada dua function. Dia ada dua kelebihan dia. Untuk kita nak bela dia sebagai daging pun boleh ataupun kita nak bela dia sebagai puyuh penelur pun boleh sebab dia ada dua function. Okay, dan kat bawah tu semua boleh tengok lagi. Ini baka puyuh yang ada dekat dunia lah yang terkenal. Dan basically dalam 5 ni kebanyakannya adalah puyuh hiasan. Contoh dia bob white tu semua puyuh hiasan. California quail, real quail kebanyakannya adalah puyuh hiasan. Okey, sekarang kita akan masuk kepada keperluan ternakan puyuh. Okey, apa yang kita perlukan? Saya bahagikan keperluan ternakan puyuh ni kepada 4 perkara. Yang pertama ialah kita perlukan keperluan kawasan dan juga keperluan sistem perumahan. Yang kedua, kita perlukan keperluan baka. Kita kena tengok apa aim ataupun objektif kita punya ladang tu. Kita nak buat penelur ke, kita nak buat pedaging ke ataupun kita nak buat pembaka. Kemudian perindukan palsu, ini adalah paling penting dalam penjagaan 7 hingga ke 14 hari pertama penternakan puyuh. Kemudian keperluan makan dan air lah. Okey, untuk pemilihan kawasan, sebenarnya kita kena tengok juga, okey, kawasan yang kita ada untuk nak membuat sesuatu reban, kita kena tengok juga keluasan tanah kita. Jadi daripada keluasan tanah, kita boleh dapat berapa jumlah ternakan ataupun berapa jumlah ekor puyuh yang kita perlu boleh masuk ke dalam keluasan itu. Tapi untuk penternakan secara besar ataupun secara
dalam komersial yang besar, kita perlu jugalah jauh daripada kawasan perumahan atau perindustrian, ataupun kita juga jauh daripada kawasan ataupun ladang unggas yang lain. Sebabnya kita nak menjaga biosecurity supaya tidak terkena jangkitan penyakit daripada ladang lain lah. Kemudiannya kita perlu ada saliran yang sempurna. Tempat kawasan kita tak mudah untuk banjir. Kalau hujan tak mudah banjir. Kalau tak, ternakan kita akan musnah. Kemudian perlu ada akses daripada jalan raya, bekalan elektrik dengan air. Sebab apa? 3 perkara ni adalah penting sebab kita nak menghantar dedak, kita perlukan jalan raya supaya kita tak adalah nak jauh untuk mengangkutnya. Bekalan elektrik sangat diperlukan untuk 7 hari hingga ke 14 hari yang pertama untuk kita nak panaskan anak puyuh yang sampai supaya puyuh kita tak mati kesejukan. Dan juga air, of course lah, setiap hari kita akan pakai untuk kita refill dia punya minuman. Kemudian kawasan kita tu perlulah berdekatan dengan pengguna lah supaya kita punya pemasaran hasil puyuh kita tu cepat sampai kepada customer. Okey, sistem perumahan. Sistem perumahan ni dia sama juga macam ayam. Okey, kalau macam ayam dia ada lantai atas dan lantai bawah. Sistem perumahan lantai atas dan lantai bawah. Jadi untuk lantai atas bagi puyuh dia banyak menggunakan kaedah sangkar bertingkat. Dan sistem lantai ni sebenarnya dia tidak sesuai untuk puyuh pedaging. Kerana dia kawasan yang orang cakap bila puyuh sistem lantai ni dia merupakan sistem sangkar bertingkat. Sangkar bertingkat selalunya kita akan pakai untuk puyuh penelur. Untuk puyuh penelur supaya kita jimat ruang dan boleh memaksimalkan penggunaan luas. Bagi sistem lantai bawah selalunya kita menggunakan sistem reban. Sistem lantai bawah ni kebanyakannya penternak akan menggunakan untuk pemeliharaan puyuh pedaging. Okay, kita tengok contoh, ini contoh sistem lantai atas. Kita menggunakan sangkar bertingkat. Jadi kita hanya perlukan ruang di sini untuk kita kutip telur dan bagi makan sahaja. Tapi ini tidak sesuai dengan puyuh pedaging kerana jika kita letak macam ni untuk puyuh pedaging, dia ada fokus untuk makan. Puyuh pedaging kita tahu aim dia, puyuh pedaging adalah untuk besarkan dia punya muscle ataupun besarkan dia punya daging dia. Kita punya main product of puyuh pedaging adalah untuk hasilkan daging. Jadi attention untuk puyuh pedaging adalah untuk diorang makan dan hasilkan daging. Jadi kalau kita letak dalam kawasan yang kecil macam ni, daging dia tak dapat membesar dengan baik dan dia boleh menyebabkan kepada peratusan yang amat tinggi untuk cannibalism ataupun dia bergaduh antara satu sama lain, dia akan pagut satu sama lain dan burung kita akan berdarah dan daging kita bila kita sembelih dia akan jatuh grade lah. Dia akan tak jadi cantik, dia tak akan jadi premium. Sebabnya dia memerlukan kawasan yang luas untuk dia bergerak dan makan juga. Kalau dia sempit dia akan bergaduh antara satu sama lain lah atau kita panggil cannibalism. Okey, untuk lantai bawah selalunya kita akan pakai macam ni untuk puyuh pedaging. Untuk lantai bawah kita menggunakan jenis reban lah. Kita akan menggunakan jenis reban. Kalau tengok gambar pertama tu adalah contoh jenis reban yang kita boleh buat di belakang rumah kita saja. Jadi macam kalau balik kampung, ada kawasan sikit, kita boleh buat contohnya macam ni saja. Sangat senang, sangat mudah. Kita ternak daripada hari pertama, hari 25 kita dah boleh terus tuai dan jual lah. Ataupun secara komersial boleh tengok di gambar yang kedua dan juga gambar yang ketiga. Ini adalah untuk skala komersial. Okey, pemilihan sistem perumahan dia dibuat di atas pertimbangan berikut. Okey, kalau kita tengok gambar di bawah tu adalah gambar kita di TPU di mana kita membantu student untuk membuat projek FYP ataupun final year project diorang. Diorang buat tentang pemberian makanan yang berbeza lah untuk tengok berat peningkatan berat burung puyuh. Okey. Untuk pemilihan perumahan yang kita kena pilih sistem perumahan ni berdasar apa? Yang pertama adalah luas kawasan. Kawasan kita tengok dulu kawasan kita. Sama ada kawasan kita tu luas mana. Kalau luas kita boleh buat
reban ataupun bangsal yang besar, memanjang, ataupun kalau sekadar ruang belakang kita tak terlalu luas, kita boleh menggunakan sistem bertingkat ataupun sistem sangkar. Kemudian kita tengok kos juga. Kos kalau kita untuk nak start bisnes ataupun start penternakan burung puyuh, kalau kita ada kos yang besar, kita boleh terus start dengan satu bangsal yang besar ataupun kita fitkan ataupun kita seragamkan dengan kos yang kita ada. Kemudian jumlah berapa yang kita nak hasilkan, apa yang kita nak hasilkan dan produk dan penghasilan apa yang kita nak. Kita nak jual, sama ada kita nak jual anak burung puyuh, kita kena buat baka puyuh pembaka lah. Kalau kita nak menghasilkan ataupun kita nak jual telur burung puyuh, kita perlu memilih puyuh penelur lah untuk buat telur burung puyuh. Ataupun kita nak buat penghasilan daging burung puyuh, kita perlu memilih puyuh pedaging untuk kita hasilkan produk puyuh pedaging. Okey, ini adalah contoh pemilihan baka yang ada dekat Malaysia. Okey, contoh kita dekat Malaysia kita ada juga Bob White. Bob White ni dia berasal daripada US. Tapi dibreedkan atau dibiak bakakan dekat Malaysia ni. Kalau kita tengok, okey, Bob White ni dia penghasilan telur dia boleh 200 hingga ke 220 biji untuk 6 hingga ke 16 minggu. Lepas tu tapi untuk kita punya baka tempatan kita ada IKTA. IKTA ni dibuat oleh Institut Unggas Malaysia, baka tempatan, di mana dia punya penghasilan telur dan daging dia sangat memberangsangkan, di mana 4 hingga 6 minggu kita boleh seekor puyuh betina boleh bertelur sebanyak 220 biji hingga 250 biji. Okay, next kita masukkan ke perindukan palsu. Perindukan palsu ni adalah satu keperluan di mana kita nak bela puyuh. Perindukan palsu ni adalah penting pada hari pertama hingga hari ke-14. Pada hari pertama hingga hari ke-14 ni, apa maksud perindukan palsu ni? Di mana kita jadikan satu situasi di dalam reban tu suhunya sama seperti eraman burung puyuh tu sendiri. Jadi maksudnya kalau kita tengok macam contoh burung puyuh atau ayam, dia eram bawah haba ibu dia kan. Jadi perindukan palsu ni kita menggantikan haba tu dalam konsep suhu yang sama. Jadi dia tak akan sejuk ataupun dia tak akan cepat matilah. Jadi keperluan perindukan palsu boleh tengok macam ni. Okay, contoh kita buat dekat UPM. Okay, macam ni. Dia ada kepungan yang dibuat daripada plywood. Plywood setebal 3 mm. Kita buat kepungan berbentuk bulat dan di dalam dia kita akan ada heater. Heater ni kita bukan menggunakan mentol biasa. Kita tak menggunakan mentol biasa. Kita menggunakan mentol pemanas yang suhunya adalah 200 watt. 150 hingga ke 200 watt. Dia ada pemanas special yang boleh didapati di kedai-kedai ternakan. Kemudian apa yang penting lagi adalah makanan. Makanan kita bagi dalam bentuk tray. Kenapa? Sifat puyuh ni ataupun sifat unggas, tak kira lah ayam, burung, itik, sifat dia adalah mengais. Jadi kita bagi dalam bentuk bekas makanan kita buat dalam bentuk tray dan diletakkan secara tumpuk untuk kita nak elakkan pembaziran dia kais keluar. Jadi kita letakkan dalam bentuk membumbun tinggi. Jadi bila dia kais dia akan memenuhi keseluruhan tray merah tu. Dan kemudian kita perlukan drinker. Drinker kalau tengok air tu berwarna kuning. Okay, air tu berwarna kuning, kita masukkan vitamin ataupun anti-stress. Anti-stress ni apa? Anti-stress ni kita akan bagi 2 hari mula, 2 hari awal kita akan bagi untuk mengurangkan stres, transportation stress untuk anak puyuh. Jadi maksudnya puyuh yang kita ambil berkemungkinan daripada luar. Macam TPU sendiri kita ambil puyuh daripada Melaka dan kita bawakan ke UPM. Jadi sepanjang jalan dia akan menghasilkan stres kepada puyuh tu. Jadi bila puyuh tu stres, kalau kita tak bagi anti-stres dan vitamin ni, kebarangkalian untuk dia mati tu adalah tinggi. Jadi kita bagi vitamin, dia relax dan kematian tu akan berkurang lah.
Ini penting untuk 2 hari pertama memang kita kena bagi anti-stress. Okay, kemudiannya kita akan lapik kalau reban tu adalah lantai, kita akan lapik dia dengan coagulated paper ataupun cheat paper orang panggil. Untuk nak elakkan daripada dia terus direct sentuh dengan lantai yang menyebabkan kesejukan lah, ataupun bahan-bahan lain yang kita boleh replace ataupun kita boleh gantikan, ataupun option lain untuk kita gunakan adalah habuk kayu ataupun pasir. Tapi dalam ketiga-tiga bahan ni, coagulated paper adalah paling mudah untuk kita bersihkan di akhir tuaian nanti. Lepas habis kita tuai, kita nak bersihkan, coagulated paper paling mudah lah untuk kita gulung dan buang. Kemudian dia punya kos pun tidak terlalu tinggi. Di mana kosnya satu gulung tu pun dalam RM90 tapi boleh pakai sehingga ke 6 hingga ke 7 cycle. Okey, untuk makanan, keperluan makanan dan air. Okey, untuk makanan kita boleh untuk penternakan burung puyuh, untuk umur 1 hingga ke minggu pertama hingga ke minggu keempat, ataupun umur 1 hari hingga ke umur 30 hingga ke 40 hari, kita boleh menggunakan makanan ayam sajalah, ataupun apa-apa je jenis makanan unggas, iaitu kita boleh pilih starter ataupun starter feed ataupun starter mash. Kita boleh menggunakan tu 1 hingga ke umur ke 45 hari. Tapi bermula umur 45 hari, jika kita nak ternak sebagai puyuh penelur, kita perlu tukarkan jenis makanan. Kita tukarkan jenis makanan daripada starter kepada layer feed, iaitu makanan penelur. Kenapa kita buat macam tu? Kalau macam untuk kita ternakkan awal 1 hingga ke 40 ataupun 50 hari pertama tu, kita perlukan pertumbuhan badan dia. Jadi kita perlukan dalam makanan tu adalah protein yang tinggi. Jadi kita akan menggunakan makanan starter ataupun grower. 2 ni makanan ni sahaja. Tetapi bila berumur puyuh akan mula bertelur pada umur 50 hari. Jadi starting daripada 45 hari, 5 hari awal daripada umur 50 hari tu, kita kena bagi makanan penelur, iaitu makanan di mana dalam dia tu protein tak terlalu tinggi, tetapi yang tingginya adalah kalsium untuk penghasilan telur tu sendiri. Okay. Dan untuk minuman pula, wajib kita bagi air yang bersih lah. Maksudnya sehari kita kena tukar bekas minuman tu 2 kali sehari. 2 kali sehari. Namun untuk air, kita boleh je bagi air putih. Selepas kita bagi 2 hari pertama, kita bagi vitamin dan anti-stress. Lepas tu kita boleh je bagi air putih, ataupun kita boleh tambahkan dengan feed additive yang lain seperti molasses ataupun vitamin. Kita boleh tambah berselang-seli dengan air putih lah. Itu untuk meningkatkan imun ataupun untuk meningkatkan lagi tumbesaran dengan cepat lah. Okey, untuk penjagaan burung puyuh sangat simple saja. Kerja harian dia sama je setiap hari. Dia macam kilang jugalah orang kata kan. Dia daripada awal sampai habis kerja dia sama saja. Maksudnya hari-hari kita kena beri makan, kita kena tukar air minum dia. Lepas tu kat mana puyuh-puyuh yang mati kita kena keluarkan. Lepas tu penjagaan persekitaran dia. Maksudnya kebersihan kawasan lah, kebersihan kawasan supayanya macam contoh kita tak nak terlalu panjang rumput di sekeliling reban. Sebab apa? Kita nak elak daripada datangnya seperti ular sawa yang boleh mengancam kepada ternakan kita lah. Kemudiannya kita kena pastikan kawasan kita bersih lah dalam tu. Contohnya dedak tak boleh bertaburan sebab kita tak nak tikus datang yang boleh efek kepada kesihatan ternakan kita. So kerja harian yang tadi kita tengok nampak macam simple, tapi setiap hari kita kena buat dan kita kena peka. Maksudnya kita kena dengar bunyi puyuh tu, sama ada kita boleh tahu
Bila dengar dia dah lain sikit tu maksudnya mungkin dia ada masalah pernafasan ataupun sesama orang panggil. Jadi benda tu kita kena peka lah walaupun kerjanya nampak mudah. Okey, ini adalah kerja-kerja mingguan lah. Kerja-kerja mingguan, setiap minggu kita kena buat apa? Yang pertama kita kena timbang berat supaya setiap minggu kita nampak kenaikan berat puyuh kita tu adalah sekata dengan apa yang kita nak. Supaya at the end kita harvest puyuh kita tu kita dapat capai berat berat carcass yang kita nak, berat puyuh yang kita nak supaya kita tak rugi waktu kita menjual produk kita nanti. Kemudian of course bila kita timbang, cara penimbangan dia kita akan ambil 50 hingga ke 100 ekor untuk timbang satu-satu dan kita akan buat pengiraan purata berat badan. Dan kita akan dapat tahu satu minggu ada peningkatan tak berat badan. Kalau kata peningkatannya tidak mencapai apa yang kita nak, apa yang kita kena buat? Maksudnya kita dah kena set untuk plan B, iaitu kita kena bagi vitamin, kita dah start kena bagi makanan yang lebih sikit. Kemudian kita kena juga buat penggunaan dedak berapa supaya kita punya ternakan puyuh kita, kos kita tu masih berada dalam lingkungan yang kita nak. Kita tak nak overuse dedak ataupun kita penggunaan dedak yang berlebihan yang akan menyebabkan kos kita naik. Bila kos kita naik akan menyebabkan keuntungan kita akan berkurang lah. Jadi kita akan meminimaliskan penggunaan dedak, sebab tu kita kena buat catatan mingguan. Berapa dah dedak yang kita pakai, berat dia naik seperti apa yang kita nakkan ke tak. Kalau tak, kita kena hasilkan plan B ataupun kita bagi vitamin ataupun kita kena bagi molasses untuk naikkan berat badan dia. Okey, kemudian untuk rekod ni adalah salah satu contoh lah, contoh rekod kematian. Okey, macam contoh kalau kita ada 5 reban, kita tulis lah ini reban berapa, tarikh bila, bilangan berapa ekor yang mati, dan bilangan berapa yang kita singkirkan. Yang kita singkirkan ni maksudnya yang kita kal ataupun kita takai, di mana puyuh tu mungkin terbantut. Jadi kita akan takai dia supaya dia tidak makan dedak, akan menjimatkan kos dedak kita lah, sebab dia puyuh tu terbantut, dia makan banyak tapi berat dia tak naik. So akan menyebabkan kerugian pada penternak lah. Itu perlu diambil kira juga dan direkodkan. Kemudian ada rawatan dan catatan. Kemudian apa yang kita perlu lakukan seminggu sekali ni, kita perlu membuat selection dan kal. Kalau tengok dalam gambar ni adalah gambar penerimaan anak burung puyuh lah. Maksudnya anak burung puyuh tu sampai ke tempat kita akan buat selection dan kal. Kesemua kalau tengok dalam gambar ni, kalau perasan puyuh tu kaki dia tidak boleh ni, dia macam kaki split. Kakinya dia tak boleh berjalan berjalan dengan normal lah. Kalau kata kita bela dia pun, dia akan mati dipijak oleh kawan-kawan dia ataupun dia memang tak akan dapat survive. Jadi untuk elakkan penggunaan dedak kepada dia orang ni, kita kal awal-awal lah ataupun kita takaikan awal-awal dengan cara kita sembelih. Okey, tuaian. Untuk proses penenuaian ni pula, kita ada tiga perkara lah yang perlu kita lakukan. Ada aktiviti sebelum penenuaian, aktiviti semasa tuaian dan aktiviti selepas tuaian. Okey. Untuk aktiviti sebelum tuaian, pertama sekali kita kena puasakan puyuh daripada makan. Maksudnya kalau macam contoh esok kita nak sembelih puyuh esok pagi jam 8 pagi. Maksudnya hari ni, petang ni kita dah tak boleh letak makanan dekat puyuh. Kita kena puasa dia selama 12 jam untuk kita kosongkan crop ataupun tembolok dia, kita kosong supaya memudahkan proses penyembelihan. Ini sangat penting, tetapi kita hanyalah puasa untuk makan sahajalah. Puasa untuk makan, tetapi kita tak puasa untuk air lah. Air still kita boleh bagi.
dedak saja yang kita puasakan. Kemudian penyediaan barang tangkapan. Maksudnya penyediaan barang tangkapan ni transportation case kita lah, ataupun kita panggil crate, ataupun bakul ayam ni, untuk kita letakkan ayam dalam tu dan bawa dia ke rumah sembelihan lah. Dan juga penyediaan barang proses tuaian. Maksud penyediaan barang proses tuaian ni bukan hanya kita just tengok benda tu tersedia je. Maksudnya kita dah kena start running. Maksudnya mesin celur bulu ayam tu berjalan dengan baik tak? Maksudnya kita tak nak jadi masalah bila kita proses tiba-tiba mesin tak boleh pakai. Jadi kerja kita akan jadi lambat lah. Sehari sebelum tu kita dah kena prepare dahulu. Kita kena prepare, kalau tak boleh apa plan B yang kita kena buat. Kalau mesin rosak apa plan yang kita kena buat. Jadi penyediaan barangan sangat penting. Macam contoh tong gas pastikan penuh ataupun ada berisi, tak nak nanti kita dah proses nanti gas habis, dah tergendala kita punya proses tuaian kita. Okey, semasa sembelihan, untuk semasa sembelihan kita ada aktiviti-aktiviti macam berikutlah kita boleh tengok. Yang pertama iaitu sembelih sendirilah, proses sembelih. Kemudian proses selesai saja proses sembelih, kita akan terus ke bahagian celur, iaitu kita celur puyuh pada suhu 60 degree selama 30 hingga ke 50 saat sahaja. Function dia apa? Function dia untuk memudahkan puyuh kita, bulu puyuh tu keluarlah apabila dimasukkan ke dalam mesin pembuangan bulu. Okey, kemudian kita ada defeathering ataupun mesin pembuangan bulu yang nampak macam jari-jari ni. Dia adalah getah untuk keluarkan bulu, dan kemudiannya adalah pembuangan perut dan organ. Kita akan keluarkan segala perut dan organ, untuk tinggalkan hanyalah karkas sahaja. Okey, selepas aktiviti selepasnya adalah, yang first adalah kita akan buat pembungkusan. Kalau macam dekat TPU tu sendiri, kita akan buat pembungkusan secara vacuum pack lah. Vacuum pack, dan kita akan buat penyimpanan di dalam cold storage ataupun freezer kita di bawah suhu negatif 6 darjah Celsius. Dan kemudian kebersihan kawasan lah, kebersihan produk kita, kebersihan kawasan reban kita kena bersihkan selepas habis tuaian kita. Okey, dan yang kita dah sampai ke seterusnya adalah penghasilan produk. Kami di TPU sebenarnya kami menghasilkan 3 produk ni saja buat masa sekarang lah, insyaAllah. After this more to coming lah dekat TPU. Buat masa sekarang memang kita ada kita jualan secara hidup. Customer akan datang dekat kita. Dengan bawa dia punya transportation case ataupun bakul ayam tu sendiri, dan dia akan bagi tahu kita dia nak puyuh tu puyuh betina ke jantan ke, dan kita akan ambil dan kita akan jual secara hidup lah. Harga dia akan ikut berapa ekor lah. Seekor lebih kurang RM3.50 pada umur 30 hari ke 35 hari hidup lah. Untuk jualan puyuh, kita akan jual, kita tangkap terus masuk bakul customer, dan customer bayar dan terus ambil bawa balik lah. Untuk seterusnya kita ada jualan puyuh segar. Untuk jualan puyuh segar ni, kita kalau ada sesiapa yang nak beli, boleh terus dapatkan di Putra Mart yang berdekatan dengan Golf UPM tu. Boleh terus ke sana. Kita buat puyuh segar lah. Puyuh segar dan puyuh frozen. 4 ekor hanyalah RM15 saja. Kita jual secara borong ataupun secara runcit jugalah. Okay, ini produk-produk kita. Puyuh segar. Dan juga boleh juga buat puyuh perap. Okay, untuk penghasilan produk kita lah, puyuh perap BBQ. Okey, itu saja perkongsian daripada saya mengenai cycle yang kita ada dekat TPU. Jadi saya buka soalan lah untuk adik-adik kalau ada soalan yang nak tanya
ataupun nak saya huraikan lebih lanjut ke? Okey, terima kasih kepada Encik Muhammad Fawaz terhadap penerangan mengenai ternakan puyuh kita kan. Jadinya macam saya teringatlah masa zaman saya belajar degree dulu, kami ada amali ternakan ayam. So memang sama, lebih kurang je dengan puyuh. Tapi cuma puyuh tu saiz lebih kecil lah kan. Mungkin reban dia pun lebih kecil. Okay, jadinya sekarang ni kita sesi soal jawab. Jadinya pelajar yang ada soalan nak tanya kepada Encik Fawaz mengenai ternakan puyuh. Mungkin boleh tanya juga pengalaman Encik Fawaz masa belajar degree dulu. Sains haiwan kan Encik Fawaz. Inilah masanya kan untuk kita ajukan soalan. Boleh, insyaAllah apa yang saya boleh share lah, insyaAllah. Okay, kita pun ada di Facebook juga. Saya pun kena check yang di Facebook kalau ada sebarang soalan. Okay. Kalau pelajar nak tanya direct boleh je unmute dan terus ajukan soalan. Okay, saya dah ada dapat satu soalan di Facebook daripada Hafiz Syahril. Soalannya, tempoh penghasilan telur oleh puyuh berapa lama? Telur Telur puyuh. Penghasilan berapa lama? Okey, saya cerita sikit daripada awal puyuh ni okey, puyuh sebenarnya untuk puyuh sebenarnya macam baka IKTA yang dikeluarkan oleh Institut Unggas Malaysia, dia boleh pakai untuk dua function sekali, iaitu kita boleh bela dia untuk daging ataupun kita boleh bela dia untuk telur. Okey, macam contoh yang pertama, kalau kita nak objektif kita punya ternakan tu adalah untuk pedaging, kita akan bela dia daripada umur 1 hari hingga ke 30 hari, kita terus boleh sembelih sebagai daging. Kalau kita nak bela untuk puyuh penelur, kita kena sambung lagi. Kita jangan sembelih untuk yang betina. Kalau untuk telur, kita boleh ambil betina saja tanpa penjantan. Kita boleh terus, umur 50 dia akan mula bertelur dan 6 bulan seterusnya dia akan keep on bertelur dengan pemberian makanan yang betul lah. Atau kalau kita pemberian makanan tak betul, dia akan molting awal. Apa itu molting? Molting tu macam dia dah tamat tempoh telur ataupun tempoh telur dia akan berkurang. Jadi dia boleh bertelur start daripada umur 50 hari. 50 hari tu selama 6 bulan dengan pemakanan yang betul dan penjagaan yang betul lah. Kalau penjagaan yang kurang straight, kita akan dapat kurang daripada 6 bulan lah. Jadi depend on awak juga, siapa yang bertanya tadi. Kalau contoh awak nak bela sebagai baka ataupun awak telur tu awak nak tetaskan, jadi awak kena masukkan puyuh penjatan supaya telur tu berbenih, iaitu ada benih. Kalau awak tak nak telur tu untuk dijual untuk makan, tak perlu jantan pun boleh. Jadi depend on kita punya objektif ternakan kita. Kalau kita nak pedaging, kita just bela sampai umur 30 hari, kita dah terus boleh tuai lah sembelih. Kalau kata kita nak telur, kita panjangkan masa umur 45 kita tukar makanan penelur. Umur 50 dia dah start belajar bertelur, dia akan bertelur. Kalau nak buat menetas ataupun tetas, boleh masukkan penjantan. Kalau tak nak, just nak makan telur saja, tak perlu jantan pun, puyuh akan tetap bertelur. Macam itulah. Okay, faham. So kita tengoklah mana yang kita nak fokuskan. Kalau daging lagi cepat. Kalau telur mengambil masa lebih daripada 30 hari lah. 50 Tapi hari. Untuk soalan tu, bermula umur 50 hari, dia boleh up tu sehingga 6 bulan lah tempoh bertelur dia. Dengan penjagaan yang betul, makanan yang betul, vitamin yang bagi pun kena betul. Okay, terima kasih Encik Fawaz. Soalan seterusnya daripada yang dekat Jimit ada. Apakah risiko dalam pemeliharaan puyuh?
risiko? Oh, risiko kita tahu memang banyak lah kan. Risiko antaranya kalau kata kita buat pemilihan kawasan yang salah, yang pertama banjir lah. Macam pula bulan hujung tahun macam ni, musim tengkujuh, memang kita tahu hujan, jadi banjir lah yang pertama. Yang kedua adalah pemangsa, haiwan pemangsa. Macam yang pernah kita lalui di TPU sendiri pun, kita memang tak dapat nak elak benda ni sebab kita pun tak tahu. Yang pertama adalah ular sawa lah. Memang kita tak tahu dia duduk kat mana dan dia datang. Tapi alhamdulillah sebab kita punya security reban kita bagus, jadi ular sawa tu tak dapat masuk dalam, dia hanya duduk kat luar lah, dekat canvas luar. Jadi kita nampak, kita tangkap, kita panggil bomber UPM lah untuk tangkap dan lepaskan di kawasan habitat yang sebenar dia lah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah penyakit. Penyakit ni dia macam bom lah orang kata. Dia ada tapi kita tak tahu bila dia akan meletup. Jadi apa yang kita kena buat adalah biosecurity lah. Risiko penyakit ni memang tinggi, terutamanya kalau kawasan ternakan kita tu dekat dengan kawasan ternakan unggas yang lain. Jadi kemungkinan macam contoh kawasan sebelah kita tak sampai pun 5 km, mungkin dalam 1 km ada ternakan ayam. Sebab ayam dan puyuh adalah lebih kurang dan penyakitnya pun adalah sama. Mungkin kalau reban tu kena penyakit dan dekat situ mungkin akan ada burung ataupun hidupan liar yang lain. Burung lah terutamanya yang akan ke sana, dia mungkin akan datang ke kawasan kita juga. Jadi kemungkinan kawasan kita kalau tak jaga biosecurity yang baik, kita pun boleh dapat penyakit yang sama dengan ternakan yang berhampiran kita tu. Itu adalah risiko yang ketiga lah. Okay, so macam tadi Encik Fawaz ada beritahu pasal penyakit kan. Ada soalan daripada pelajar, apa contoh-contoh penyakit yang ada tu? Antara penyakit yang serang puyuh. Oh, penyakit, okay, kalau yang bahasa mudahnya pernah tengok tak ayam berak kapur ataupun koksidiosis. Itu adalah penyakit-penyakit yang mudah lah yang kena dekat puyuh ataupun berak darah sebenarnya. Tapi untuk puyuh ni jarang sebenarnya. Puyuh jarang sebabnya dia ada antibody yang kuat lah, antibody yang agak tinggi. Dia sama macam ayam kampung lah, antibody dia kuat berbanding dengan antibody ayam pedaging. Jadi buat masa sekarang kita yang saya cerita pengalaman saya dekat TPU lah kan. Yang pertama kita percubaan pertama kita buat lantai dia kita letak dengan habuk kayu. Apa yang kita dapati bila kita menggunakan habuk kayu, masalah pernafasan yang pertama akan terjadi. Sebabnya debu habuk kayu tu menyebabkan masalah pernafasan, menyebabkan burung puyuh kita sesama lah. Ataupun kita boleh nampak dia bersin. Kemudian masalah akan efek dekat mata dia. Bila ada habuk kayu masuk mata ataupun ada habuk kayu yang kecil macam selumbar tu akan kena kat mata dia, mata akan bengkak. Banyak burung puyuh kita yang akan bengkak mata lah. Itu yang kita nampak lah yang itu. Untuk penyakit-penyakit daripada virus, kita belum pernah hadapi lagi lah sebab insyaAllah lah tak ada kot, insyaAllah tak ada penyakit yang serius sebab kita pun tahu imun puyuh ni agak tinggi antibody dia. Okay. So memang kuatlah puyuh ni, ketahanan badan dia, susah dapat penyakit. Okay, soalan seterusnya. Banyak ni soalan ni, tak apa ke Cik Fawaz? Boleh tak? Pelajar nampak berminat dengan topik hari ni kan? Okay, dalam sehari berapa ekor yang mati? Lebih kurang purata puyuh. Okay, purata dia akan berbeza mengikut stage umur dia. Macam contoh, untuk umur pertama sehingga ke hari ke-14, kita akan nampak puyuh tu akan kerap mati tau. Macam contoh terutamanya sekali 7 hari pertama saja. Kita akan nampak sehari tu akan mati dalam 10 ekor, 15 ekor. Sebab apa? Dia baru nak adapt dengan kawasan-kawasan barulah. Tapi apabila umur 7 hari ke atas, 14 hari ke atas, kita akan nampak slow-slow macam 3 hari, 4 hari baru akan ada seekor mati. Sebabnya puyuh dah puyuh dah kuat. Puyuh kita dah kuat, dah build immune dia dah semua dah okey.
jadi dia akan kurang. Yang kritikalnya penjagaan waktu perindukan palsu tu. Itu adalah kritikal. Kat situ akan banyak mati. Terutamanya kadang-kadang dia mati bukan sebab apa sangat pun. Mungkin time transport daripada supplier, dia mungkin ada bertindih kan. Jadi kat situ dia mungkin dah lemah ataupun kat situ kaki dia dah problem, dia tak dapat nak makan, dia tak dapat nak minum dengan dia punya dengan baik. Jadi benda tu akan efek lah, dia akan matilah. Okay, jelas. So dekat masa sewaktu perindukan palsu tu lah puyuh tu banyak mati. Ya, betul. Pergi soalan kepada Facebook. Ada pelajar tanya, adakah Malaysia mengimport puyuh-puyuh ke negara lain? Kalau import ke negara luar, negara apa? Ada tak? Untuk puyuh sebenarnya, kita dalam pasaran kita pun masih belum, orang kata untuk consumer punya demand pun masih belum mencukupi. Maksudnya kita dalam negara kita pun kita still supply pun tak cukup sebab penternakan puyuh ni dia tidak secara besar-besaran macam ayam. Kalau macam ayam kita tahu satu ladang akan ada dalam 6 hingga ke 7 reban, satu reban dalam 15,000 hingga ke 20,000 ekor ayam. Tapi puyuh ni tak. Puyuh ni dia penternak yang nak invest ke puyuh tu tak ramai. Jadi kita mungkin ada yang ekspor keluar, tapi untuk demand dalam Malaysia sendiri pun kita still lagi tak mencukupi. Betul-betul tadi Encik Fawaz dia cakap memang kita tak dapat nak supply banyak lagi dengan demand yang ada. Okay, ada soalan lain. Telur burung puyuh yang dijual kat pasar boleh menetas? Okey, itu yang macam saya cerita tadi. Kebanyakannya telur puyuh ataupun telur ayam sama je. Yang untuk kita makan, dia tidak letakkan jantan dalam satu sangkar tu. Maksudnya dia tidak ada kehadiran penjantan, sebab tu telur dia tak ada benih, jadi dia tak boleh menetas lah. Kalau kita letak dalam incubator selama mana pun dia tak akan tetas. Sebabnya memang tak ada kehadiran jantan. Sebabnya dia orang nak, macam contoh satu sangkar tu kalau kita boleh muatkan dalam contoh 5 ekor puyuh kan. Okay, 5 ekor puyuh maksudnya kita akan dapat 5 biji telur, betul tak? Kalau kita nak jual telur, kita tak perlu letak jantan. Sebabnya kita nak maksimumkan puyuh yang ada dalam tu. Maksudnya kalau kita tak letak jantan, kita akan dapat 5 biji telur. Kalau kita letak jantan, kita just dapat 4 biji telur saja. Lebih baik kita letak 5, betul tak? Sebab kita punya aim kita nak jual telur. Tapi kalau kita punya aim kita nak telur tu nak ditetaskan, memang wajib kita kena letak jantan supaya ada benih penjantan dalam telur tu dan telur tu dapat ditetaskan lah. Okay, betul-betul. Okay, soalan seterusnya. Kalau puyuh yang kita takai, kita tanam je ke? Atau digunakan untuk makan-makan sendiri? Boleh makan ke? Biasanya takai kita terus bunuh kan? Okay. So, puyuh yang kita takai, kita tengok juga umur dia. Okay, umur dia. Kalau kata umur kecil, memang kita tak makan lah kan. Sebab tak diisi. Kita terus tanam boleh. Ataupun kita boleh terus bakar lah. Either dua. Kalau macam syarikat yang besar, dia orang akan bakar lah. Dia orang ada macam tempat pembakaran dia orang akan terus bakar lah. Jadi maksudnya kalau ada virus ke bakteria dalam tu akan terus mati sekali lah. Kalau untuk penternak kecil, kita boleh terus gali lubang, terus tanam sajalah. Okay. Then kalau untuk waktu kita nak takai dia, puyuh tu masih hidup, tapi mungkin dia ada masalah kaki patah. Mungkin dia ada masalah kaki patah ataupun kita nak bagi makan, kita terpijak kaki dia patah. Jadi puyuh tu, kalau puyuh tu besar, kita boleh sembelih dan kita boleh makan lah. Tak ada masalah. Tapi kalau puyuh yang mati, macam veterina ada cakap, kita ada puyuh ni kena virus dan virus ni adalah zoonotic disease, iaitu penyakit yang boleh berjangkit kat manusia, memang kita tak boleh makan lah. Tapi kalau masalah-masalah biasa, macam contoh kaki patah ataupun kaki split, kaki dia tak patah tapi dia tak boleh nak berjalan, dia macam kaki dia split. Orang panggil terpengkang. Macam tu lah, dia macam split dua tu. Jadi dia tak dapat nak makan, kita boleh makan lah sebab dia ada isi lah. Depends. Okay. Menarik. Okay.
Kita tengok soalan kat Facebook pula. Ketika proses puasakan puyuh tu dia patut tak sama sendiri sebab kelaparan? Okey, sebab tu macam saya cakap tadi 12 jam adalah waktu tempoh yang okey untuk dia bertahan. Maksudnya jika kita bagi dia makan secara ad libitum atau paling kurang adalah 10% daripada berat makanan, berat badan dia. Jadi dia akan masih boleh bertahan selama 12 jam. Tapi kalau kata macam contoh, kita proses tetapi tak sempat habis. Maksudnya kalau kita ada 1000 ekor, kita sempat proses 800 ekor sahaja. Lagi 200 ekor kita nak proses next day-nya. Kita wajib bagi makan dulu. Kita wajib bagi makan, kemudian baru kita puasakan balik. Kalau kata kita terus sambung nak puasakan dia, memang dia akan pagut antara satu sama lain. Okay. Just dia boleh bertahan lah sebenarnya. Tak adalah terus dia akan patut each other kan. Betul. Okay. Next soalan. Kalau tak silap saya boleh tahan dalam 1 hari ke 1.5 hari. Tempoh dia tu. Lebih pada tu dia akan cannibalism lah. Betul. Okay, next. Macam mana nak tahu jantan ke betina puyuh tu? Okay. Kalau untuk jantan ni kita akan tengok dekat dia selalunya umur 3 minggu ke atas baru kita boleh tengok. Umur 3 minggu ke atas kita akan tengok di bahagian dada. Saya lupa nak masukkan dalam slide. Tapi tak apa. Kita boleh tengok di bahagian dada. Kalau untuk betina, dia akan ada bintik-bintik di dada. Kalau untuk jantan, dia tak ada bintik-bintik dekat dada. Itu perbezaan dia lah. Perbezaan yang paling ketara lah orang kata. Dekat dada tu kalau jantan dia coklat kosong saja. Kalau betina dia akan nampak ada bintik-bintik dekat dada dia. Okay. Menarik tengok dekat bahagian dada dah tahu jantan betina. Okay. Soalan seterusnya. Ada ke jabatan yang biasanya akan turun untuk cek kualiti puyuh? Untuk komersial ataupun untuk ni kita ada jabatan daripada jabatan veterina lah. Terutamanya sekali kalau ladang tu kita ada apply MyGap, iaitu Good Animal Practices. Memang dia akan ada jaga bahagian kualiti dia lah. Maksudnya kita tak boleh bagi antibiotik kepada makanan. Maksudnya kita kalau kita ada bagi antibiotik contohnya ataupun dia akan cek dalam daging puyuh ataupun daging ayam sekalipun, dia akan cek sama ada tak antibiotik yang terlarang dalam tu. Sebenarnya sebabnya 7 hingga ke 10 hari sebelum kita sembelih kita tak boleh bagi apa-apa antibiotik ataupun ubat-ubatan lah. Jadi akan ada tapi dia tak adalah datang setiap kali kita proses, setiap hari kita proses dia datang. Tapi kalau kata dia buat serbuan untuk cek, kalau benda tu ada, kita akan kena tindakan lah. Memang akan ada daripada jabatan veterina untuk cek dekat kita punya rumah sembelihan lah. Okay. So jabatan vet lah turun. Next. Apa pengalaman yang sedih atau mengerikan waktu first masuk dalam bidang peternakan puyuh? Nak tanya experience. Sedih atau mengerikan? Okay. Dia macam lebih kepada, saya rasa lah penternakan pun lebih kurang sama. Apabila kalau macam contoh macam contoh kita zero knowledge, maksudnya ataupun kita ada knowledge tapi kita tak ada pengalaman ataupun kita tak kenal ramai pengusaha penternak lain. Okay, macam contoh kita tersalah orang macam tersalah supplier. Maksudnya supplier yang bagi tu kemungkinan pernah kita dapat supplier yang bagi tu benihnya kurang cantik. Maksudnya kenaikan berat badan dia tak mencapai apa yang kita nak. Menyebabkan kos kita meningkat dan kita pun tak dapat cover kos dengan jualan kita, jadi kita akan rugilah. Maksudnya itu yang paling sedih kita orang pernah alami lah. Maksudnya sepatutnya 25 hingga 28 hari kita dah boleh tuai untuk jual daging puyuh kita. Tapi untuk supplier yang kita dapat ni dia umur dekat 40 dah bertelur tapi berat dia masih lagi bawah daripada apa yang kita nak. Maksudnya kalau kita harvest dia akan dapat grade C. Maksudnya grade C lah, grade yang memang puyuh tu kecil. Orang kata dia tak berapa ada isi.
Jadi kita tak dapat cover cost kita lah. Itu antara perkara yang sedih lah. Bukan sedih lah, dia macam cabaran yang kita perlu hadapi lah maksudnya. Tapi untuk bagusnya sebab kita dah tahu okay, supplier ni macam kurang cantik, kita akan cari supplier baru, kita akan cari banyak lagi supplier lain supaya kita tak terkena benda yang sama. Jadi bila ada masalah supplier, kita dah ada banyak choice untuk kita pilih yang mana kita nak. Other than that, macam saya cakap lah, mungkin ada ular ke, ular masuk, tapi kita belum lagi ada masalah-masalah kritikal lah, banjir ke apa, belum lagi lah, kecuali masalah elektrik lah. Kita ada satu hari yang masalah elektrik di mana tengah malam elektrik terputus dan kita punya pemanas kita terpadam, dan that time kita kematian hampir 300 ke 400 ekor sekaligus lah. Jadi yang tu agak menjedihkan lah kalau ditanyakan kan. Sebab apa, kita nak jaga kita punya mortality rate kan. Jadi peratus kematian kita. Jadi itu kita tak boleh nak buat apa, nak jaga sampai tengah malam pun macam agak agak menggerunkan juga kan. Tapi kalau untuk penternak ini dia kena tengok lah, mungkin 7 hari awal tu sementara nak tunggu bulu pelepah puyuh tu tumbuh, kita kena 24 hours tu kena berjaga lah supaya pemanas dia tu tak terpadam. Tapi itulah apa yang terjadi, kita ambilkan sebagai pengajaran lah untuk kita lebih belajar lah erti kekuatan tu. Betul. Tapi sebenarnya experience tu lagi bahagia kan. Sepanjang kita buat ternakan tu, experience tu yang buatkan kita berhati-hati, jaga yang lebih baik. Orang kata kalau tak ada buat salah tu, kita tak belajar benda baru. Learn from mistake. Okay. Next. Apa berlaku untuk puyuh penelur yang dah tua? Boleh makan juga kan? Ya, betul. Untuk puyuh penelur yang tua, kita boleh jual daging lah, tetapi daging dia tidaklah selembut puyuh yang 25 hari kita tuai ni. Maksudnya puyuh tua ni dia akan lebih lebih liat sikit lah, tekstur dia akan lebih keras sikit. Okay. Next. Dia sama je kan macam ayam yang dah berusia tu kan? Ya, betul. Ayam pencen orang panggil. Ayam pencen. Ayam pencen. Okay. Cik Fawaz okey lagi ke? Lagi soalan? Okey, boleh. Boleh kan? Okay, adakah khasiat telur dan daging puyuh sama macam ayam? Khasiat telur dan daging puyuh. Okey, untuk daging kita adalah kita ada protein yang sama juga macam ayam. Tetapi untuk telur kita ada telur puyuh sedikit tinggi kolesterol lah berbanding dengan ayam. Sebab apa, kalau macam ayam, kita tahu satu pengambilan dia, macam contoh ayam, kalau macam contoh kita ambil telur rebus kan. Kalau ayam, telur rebus kita mungkin akan ambil dalam 2 biji macam tu saja kan, kita dah kenyang. Tapi telur puyuh ni, telur kuning kan kita perlu ambil macam contoh 5 biji, 6 biji baru kita akan rasa kenyang. Jadi maksudnya lagi banyak kita ambil tu, lagi tinggilah kandungan kolesterol. Apapun dia ada kolesterol baik dengan kolesterol yang tak baik. Cuma kita boleh ambil tapi dalam keadaan yang moderate lah. Dari segi kandungan almost same lah. Okay, ni soalan yang ada beberapa soalan macam yang sama mengenai kos atau modal yang kita perlukan untuk buat ternakan puyuh. Okay, kos kalau harga macam mana? Okay, kalau untuk ternakan puyuh ni, macam contoh anak puyuh, kos untuk seekor anak puyuh adalah 65 sen hingga ke 70 sen lah. Bergantung kepada jumlah yang kita nak ambil juga. Maksudnya supplier akan tengok lagi banyak jumlah kita ambil untuk ternak, lagi murah harga anak puyuh tu. Maksudnya tapi kalau range dalam kita nak ternak sebanyak 1,000 hingga ke 5,000 ekor dalam 65 sen. Atas pada 5,000 ekor
kita akan dapat harga bawah daripada bawah daripada 50 sen lah. Kemudian apa yang saya boleh katakan, kalau nak ajar pengiraan itu terlalu banyak lah. Tapi apa yang saya boleh katakan, seekor kalau kita bela, kita boleh dapat between 60 sen hingga ke RM1 untuk seekor. Macam itulah. Kalau kata kita rajin, kita buat produk hiliran, lagi banyak lah. Lagi banyak untung yang kita dapat lah. Kalau untuk kita jual segar je, kita boleh dapat sehingga ke RM1 lah seekor. Okay. So, okay, agak murah jugalah kan kos untuk puyuh. Tak terlalu tinggi lah, betul. Okay, next. Ada tak mana-mana agensi atau organisasi yang dikhususkan untuk membantu peternak yang menternak puyuh? Agensi atau organisasi yang membantu? Kalau macam UPM sendiri, kita ada collab ataupun kita ada buat apa orang panggil pertanian dengan UCTC. Dengan UCTC UPM, kita ada collab dengan UCTC UPM untuk kita buat dengan komuniti luar lah, untuk bagi nasihat ataupun kita buat ceramah dan sebagainya. Lain-lain Institut Unggas Institut Unggas Malaysia ada buat latihan lah, dan ataupun Fakulti Pertanian pun dalam program inkubasi dia orang pun ada juga buat latihan untuk penternak. Jadi siapa yang baru nak ternak ataupun siapa yang ni bolehlah datang dengan latihan-latihan yang dibuat. UPM sendiri pun banyak latihan yang kita buat mengenai puyuh ni. Dan di TPU sekarang pun kita looking forward untuk kita buat kerjasama dengan UCTC ataupun kita buat kita punya sendiri program ataupun seminar peternakan puyuh. Macam baru-baru ni kita ada buat kecoh-kecoh tani dengan UCTC untuk share lah, macam ni lah kita share macam mana penternakan puyuh untuk newbie lah, untuk orang yang baru nak ternak puyuh, apa yang diperlukan, macam mana nak kena buat, kita ada buat macam tu lah. Okay, soalan ni macam rare sikit. Kalau kita nak ternak puyuh secara sendiri tanpa macam saja-saja jadikan pet, boleh ke? Perlukan kebenaran ke? Tak, dia tak perlukan kebenaran selagi kita tak mengganggu kejiranan kita lah, maksudnya. Even kita ada puyuh untuk puyuh hiasan, macam contoh tuxedo quail, macam tuxedo, dia ada hiasan punya puyuh lah. Ataupun kalau nak ambil puyuh yang biasa kita makan ni pun, untuk buat pet pun tak ada masalah, boleh. Dia sama macam ni lah, dia ada akta pelesenan ke apa ke. Kecuali dalam kalau kita bela tu mengganggu pencemaran dekat jiran sebelah, memang jiran buat laporan, memang kita salah lah. Tapi untuk pet dalam seekor, 2 ekor tak ada masalah. Okay, betul-betul. So macam ada jugalah, maksudnya instead of kita ternak untuk makan, ada juga untuk sebagai hiasan kan, yang kita betul. bela kat depan rumah. Okay, Encik Fawaz boleh lagi sikit je? Boleh, tak ada masalah. Berapa kadar peningkatan berat badan burung puyuh yang optimum mengikut mingguan? Berat badan optimum. Berat badan optimum, okey, kita akan mengikut kita dah ada kita punya orang panggil SOP lah. Okey, macam minggu pertama dia akan sampai dalam 8 ke 9 gram sahaja. 8-9 gram. Pertambahan minggu pertama tu dia akan naik, selalunya dia akan naik sehingga ke berat ke 18 ke 20 gram. Okey, itu minggu pertama. Minggu pertama ke minggu kedua dia akan naik sampai 30 gram lebih. Tapi minggu kedua, minggu ketiga ni dia akan naik banyak. Pertumbuhan dia tu akan jadi cepat. Dan minggu ketiga tu dia akan naik ke minggu ketiga tu dalam berat ke 100 ke 120 gram. Maksudnya kalau bawah pada tu something wrong lah. Lepas tu untuk minggu keempat ni dia akan naik sehingga ke berat hidup dia 200-220 lah. Bila capai je berat 200, kita boleh terus sembelih dia. Ataupun kalau macam contoh, bila kita kira purata, minggu ketiga kita dah dapat 210 berat purata hidup. Jadi kita boleh terus potong, kita tak payah tunggu minggu keempat pun.
Janji kita nak berat capai berat hidup dia 200 hingga ke 250 dalam range tu. Kita boleh terus potong. Peningkatan dia macam tu. Ikut apa? Dia tak ikut by minggu. Dia ikut kalau lagi cepat kita capai berat 200 250 tu, lagi cepatlah kita harvest dia. Tapi at least setiap minggu tu kita perlukan peningkatan lah. Ada peningkatan. Kita tak nak, macam saya kata tadi kan, saya ada pengalaman dapat yang kurang cantik, berat dia minggu kedua, minggu ketiga, perbezaan dia tak sampai pun 30 gram. Maksudnya perbezaan dia sangat sikit saja. Tapi penggunaan makanan dia banyak. Jadi maksudnya something wrong kat situ lah. Macam tu. Okay, next. Kalau guna sistem lantai atas, burung puyuh memang tak patut each other ke? Packing patut. Sebab lantai. Ada keluasan dia. Satu kaki tu untuk satu ke dua ekor. Maksudnya keluasan dia punya sangkar dia tu. Kita tak boleh terlalu pack lah. Tapi kebanyakannya puyuh yang telur ni, fokus dia akan lebih kepada untuk bertelur. Dia dah tak fikir sangat hal lain. Dia macam fokusnya adalah untuk bertelur, dan kalau kita bagi makanan yang cukup, walaupun dia punya keluasan dia kurang sikit, tapi makanan cukup, dia tak akan patuk lah. Maksudnya dia bila dalam puyuh ni, dia masalah kritikal sekali adalah makanan. Bila makanan tak cukup tu yang akan menyebabkan, kalau kata dia ada kawasan yang luas pun, makanan tak cukup, dia akan tetap patuk kawan dia. Jadi yang pertamanya kita kena jaga makan lah. Makanan dia supaya dia tak boleh terlalu lapar. Kalau dia terlalu lapar, dia akan patuk lah. Tapi dia pun tak boleh terlalu kenyang kalau untuk puyuh telur. Kalau untuk lantai tingkat kan kita pakai untuk puyuh telur kan. Dia tak boleh terlalu, bukan terlalu kenyang, maaf saya. Kita bagi terlalu banyak, berat dia terlalu besar, dia tak boleh bertelur kak. Takut dia kacau dia punya reproductive system dia. Penghasilan telur tu tak cantik. Ataupun telur tu akan jadi telur jumbo. Dan bila jadi telur jumbo, telur yang besar dia tak dapat nak menetas lah. Macam tu. Okay, jelas. So kita kena bagi jarak yang sesuai jugalah kan, dan makanan yang cukup supaya dia tak patuk each other. Kita rasa last kot soalan daripada pelajar. Okay. Apa tadi saya lupa dah. Oh ya, yeah. Kalau ada nak ternak puyuh, kat mana kita boleh dapatkan benih puyuh? Maksudnya supplier. Dia untuk di Lembah Kelang ni belum ada supplier yang besar lah. Belum ada supplier yang besar. Tapi insyaAllah soon TPU tu sendiri akan keluarkan benih puyuh TPU sendiri. Sebab kita barang pun on the way. InsyaAllah tahun depan kita akan naikkan kompleks unggas lah untuk bahagian TPU. Jadi kat sana kita akan hasilkan bukan sahaja daging dan telur, tapi kita akan hasilkan kita punya benih puyuh sendiri. Tapi untuk masa sekarang dia ada company-company besar lah dekat Melaka, macam contoh kat Melaka, dekat Perak pun ada. Dekat Melaka macam kita ada, Allahuakbar, sekejap saya lupa nama, Farm Best ataupun Puyo Mas. Puyo Mas produk dia, syarikat dia nama Farm Best yang dia supply benih puyuh lah. Ataupun dekat Perak kita ada Sumber Unggas, dia pun ada jual benih puyuh lah. Macam tu. Tapi insyaAllah kita pun akan ada kita punya produk sendirilah daripada TPU UPM lah, insyaAllah. Okay, seronok saya dengar. Lepas ni dah tak susah cari, dekat TPU dah ada dah sendiri. Kompleks unggas. Maksudnya ada ayam, ada burung puyuh sendiri. Unggas kita fokus kepada puyuh dulu. Dan insyaAllah ada itik juga, itik penelur. Okay. Menarik. Dan saya nak ni, kalau macam contoh kan, ada student yang macam teringin nak tengok ataupun teringin nak join, kita buka juga untuk student yang nak ambil pengalaman untuk proses puyuh. Maksudnya belajar untuk proses puyuh, at least bila balik kampung you have something lah, macam barulah UPM orang kata kan, dah ada pertanian, ada ternakan, baru kita at least kita tahulah bila nak raya mak suruh proses ayam kampung, kita dah tahu macam mana nak proses kan. Kita buka untuk
untuk student nak join, tapi kita limit lah sebab kita sekarang COVID kan, kita limit student jugalah, kita limit. Tapi kalau siapa yang nak datang volunteer untuk proses puyo pun kita alu-alukan. Boleh mungkin Encik Hani boleh hubungi saya lah kalau ada student yang teringin. Kita boleh setkan lah untuk diorang rasa sendiri macam mana nak proses puyo, nak packing, macam itulah semua. Betul. So macam kalau kita ada amali fizikal mungkin boleh lah kan kita tengok ladang, rasa sendiri pengalaman tu. Betul. Asli batch depan lah, belajar asasi batch depan. InsyaAllah. Okay, so saya rasa sampai sini sahaja. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Fawaz kerana dia telah memberikan taklimat penerangan mengenai topik yang best kan, penghasilan ternakan puyo. Jadinya saya harap semua pelajar boleh faham dengan jelas. Nanti kalau ada rezeki datang kampus, bolehlah kan singgah TBU, jumpa Encik Fawaz, nak tanya lebih ke apa. Okay, so terima kasih lagi sekali dan pelajar jangan lupa untuk submit attendance. Kalau yang ada kod yang diberikan oleh pengajar, boleh masukkan kod tersebut. Okay, itu je daripada kami. Terima kasih Encik Fawaz dan terima kasih semua pelajar. Terima kasih Cik Fawaz. Terima kasih Miss. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Sama-sama. Sama-sama.